Nasi lemak kopi O. Itulah dia sedikit bingkisan mengenai kita punya ikon inspirasi. Betul. Dan alang-alang Abang Jo, kita dekat sini dah ada dah pun Datuk Wira Dr. Azizan Rosman. Assalamualaikum. Datuk Wira. Baik. Apa khabar Datuk? Baik, Alhamdulillah. Tengah breakfast, kebetulan hari ni rezeki kita. Alang-alang lah kita nak curilah sikit kan. Betul. Macam Datuk kan, kalau breakfast tu Datuk prefer apa dia? Maksudnya Kopi ada nasi kosong. lemak. Kopi kosong je? No sugar. No sugar. Wow. Sangat menjaga kesihatan. Makan kan? Dan ini terasa nak rasa lempeng ni. Tapi biasanya saya tak makan breakfast. Oh, Oh, ya? serius tak makan breakfast? Skip breakfast. Tengah hari baru makan, petang baru makan. Oh, okeylah. Jaga sikit lah makan. Tahu kan. Yelah. nasi lemak tak semestinya breakfast. Betul. Kadang-kadang pukul 1 pagi pun kasi lemak. Betul, betul. Okey. Kadang-kadang kita teringin nak Datuk Tapi saya Wira. suka nasi lemak. Memang saya Okey. suka. Favorite. Suka nasi lemak tu. To be exact, sambal dia ke nasi dia? Betul. Nasi first. Nasi first So, So, nasi your paling first penting. criteria is nasi. Nasi dan dia mesti berlemak. Dah namanya nasi lemak. Kalau dia tak berlemak tak. Betul. Dia nasi kosong pula So, kan? so nasi dulu kena ikut spek, sambal tu later on. Sambal second lah. Oi, quite rare sebab kita tanya ramai orang mengatakan apa-apa pun sambal, Sambal, dulu. betul. Semua jawab sambal. Tapi untuk Datuk, nasi tu tak boleh Nasi. ada problem lah Dia kat lemak. situ. Dia lemak tu. Ada lemak yang Itu yang menjadikan beza nasi kan tu. lemak. Dan dia healthy kan. Bila last Healthy. makan nasi lemak? Tadi ada rasa juga. Dia teringin juga kat sini. Dia rasa lemak sini. Baik, by the way terima kasih sanggup meluangkan masa Betul. bersama kami di Nasi Lemak Terima Kopi O. kasih. Tapi saya rasa macam deja vu lah. Oh ya. Sebab rasa benda sama tak? Dulu kita ingat 10 tahun lepas, 8 tahun lepas kan, hampir setiap minggu kita bersama-sama Betul, di betul. Nasi Lemak Kopi Betul. O. Dan hari ini Datuk Wira Dr. Azizan kembali bersama kita dalam Nasi Lemak Kopi Dan O. tahniah Untuk NLQ, episod Nasi yang Lemak pertama. comeback, yes. Ya, Comeback, episod pertama yes. hari ini, surprisingly ya. Betul. After so many years. Okey, apa kenangan di Nasi Lemak Kopi O kalau Datuk Wira masih ingat lagi? Kenangan paling Fizo lah salah satu kenangan dia mestilah kan. Saya rasa benda yang paling best adalah the topic, content dia. Dia punya kandungan dia adalah sangat santai tentang people, tentang manusia, tentang perasaan loving, sayang each other, care each other. I think benda tu benda yang paling saya ingat lah. Lifestyle, kehidupan. Betul. Okay, tapi kalau kita Dia bukan tengok macam serius lah. betul lah, santai-santai. Serius je. Cuma dulu kita pukul 8 pagi, Correct. Datuk. Sekarang kita start pukul 10.30 pagi. Oh, Okey, kalau macam kita tahulah Datuk kan memang seorang yang pantang dicabar kan. Tapi kita nak korek lah sedikit rahsia lah kan. Mesti ada momen yang Datuk rasa macam sangat down. Tapi apa benda yang cara lah untuk Datuk melalui? Macam mana saya handle Macam Betul. mana saya pun handle atau uruskan Satu masalah lah yang paling Datuk keadaan rasa yang paling down besar. lah. Betul. Okey, saya suka relate keadaan ni adalah tentang hidup dan mati lah. Saya suka relate point ni sebab saya rasa bulan ni adalah bulan yang sangat macam sentimental lah kat saya. Sebab bulan ni adalah Apa tu, bulan saya ingat lagi 3 tahun lepas saya hampir meninggal dunia kan. Sebab saya kena COVID. Pada waktu tu saya hampir, doktor kata saya dah tak ada peluang. Peluang saya sangat tipis. Tapi Alhamdulillah saya dapat survive. Tapi malangnya mak mertua saya Allah ambil. Dia sama-sama masuk ICU tu dengan saya. Pada waktu tu saya pada hari Jumaat 15 Januari 2021 tengah hari pukul 12. Doktor adalah, saya dengar doktor bercakap dia ni dah tak ada harapan. Oh, doktor bagi tahu direct. Tak, Oh. saya dengar dia bercakap. Saya meniagap. Bila kita walaupun COVID, dia kena meniagap. Tapi you boleh dengar Saya apa mestilah yang- dengar dia tengah cakap tak ada Masih harapan. sedar lagi lah masa tu. Kita tak ada harapan. Yang seorang lagi kata tak, kita mesti bagi dia sesuatu. So dia argue lah. Saya dengar dia argue tu. Lepas tu yang seorang kata okay, kita bagi dia super oksigen lah, gas. Saya dengar lah apa benda dia tengah ni. Tapi dalam hati saya macam saya sendiri pun dah down. Betul, betul. Sebagai seorang yang selalu bagi semangat dekat orang pada waktu tu Wizo, bertahun-tahun, pada waktu tu lah saya diuji. Saya diuji mana semangat engkau selama ni. Sebab dia bermain dengan nyawa. Jadi benda yang kita tak boleh nak kawal. Yang bila orang down kau boleh cakap, bangkitlah. Betul, betul. Kau kena beranilah. Betul, Pada waktu tu, Mm-mm. saya adalah nampak dah habis dah. Saya punya pada waktu tu tak ada, vaksin semua tak ada lagi. Betul. Kan? So pada waktu itulah saya berada dalam satu keadaan yang saya diuji. Saya macam mana sekarang? Saya tak jumpa kekuatan tu kat saya, Wizo. Jadi kat mana Datuk? Saya dapat daripada, saya sempat WhatsApp mak saya. Dan saya cakap dengan dia, mak ni mungkin
kali terakhir saya Allahu cakap. Akbar. Dan saya ada message WhatsApp tu lagi. Cuma perasaan seorang ibu Saya minta mendapat maaf. tahu kabar Betul. direct daripada anak sendiri. Pada tu adalah memang dah kalau nak tanya saya any moment of my life, that was my total gone moment lah, dah habis lah tu. Jadi macam mana Datuk lalui itu cara dia? And saya message dia, saya cakap mak, saya minta maaf, halalkan susu semua selama ni, saya cakap. Dan Kalau boleh kita tahulah apa kalau kita tak jumpa lagi apa semua, minta maaf lah. Lepas tu mak saya tulis apa? Dia kata, Zan, mak sayang kau, makna kau balik. Allahu Akbar. Dia macam kita pergi main-main kat luar, mak panggil, kau balik sekarang. ada harapan seorang Tiba-tiba mak cakap macam tu, dia kata, mak nak kau balik. Ramai orang perlukan kau, dia kata. Mak cakap. Allahu Akbar. Lepas tu, bila mak macam bagi arahan, tahu tak Sari, saya pada hari tu dah habis, semangat habis tau. Bila dia cakap macam tu, tiba-tiba saya boleh rasa badan saya ni macam, aku kena lawan ni. Semangat seorang berkat ibu. seorang ibu tu. Aku Hanya kena ayat lawan. tu je. Hanya tu je, kata-kata. Betul. Lepas tu kata-kata ni jangan main-main. Betul. Betul. Kata-kata tu masuk, otak saya tu macam, mak aku suruh sihat balik ni, sihat ni. Terus rasa nak lawan. Sebelum tu dah rasa dah habis dah. Kita dah tengok orang meninggal ramai Dah kot. dengar pula daripada Baik. telinga doktor cakap. Gila. Datuk Ira, pada saya sangat deep lah. Mesej yang Allah bagi melalui Datuk Ira untuk kita sama-sama pelajari. Apa sebenarnya mesej yang Datuk dapat di sebalik kejadian tersebut? Okay. Saya punya point macam ni lah. Kalau sampai ajar saya, sampailah. Tapi kita jangan give up. Kita jangan putus asa. Sebenarnya kita boleh buat pilihan, aku nak fight, aku nak lawan balik, atau aku nak biarkan sesuatu keadaan tu macam tu. Saya rasa semua orang boleh buat pilihan tu. Semua orang ada kuasa memilih untuk buat perubahan ataupun cuba. Walaupun saya dah di end tu, itu bukan di luar dalam kuasa saya, Fizo. Bukan. Ya, betul. Kematian ni bukan kuasa saya. Betul. Ini kuasa Allah, totally kan. Dia tak lihat kawal. Tapi kita masih boleh cuba. Selagi kita bernafas. Cuba. Selagi kita ada nafas, kita Betul. cuba untuk fight. Hari ini kita tengok ramai orang dalam keadaan yang tertekan, Betul. give up, putus asa. Saya rasa semua orang boleh cari kekuatan dalam diri dia. Baik. Ya. Okey, kita bercakap tentang Jangan nangis tu. Allah. Dia bila cakap pasal mak ni Deep, dia tak boleh. bila Sentuh ke cakap hati pasal terus. mak dia top, Betul. dia Pasal betul. Betul. Kan bercakap pasal ujian daripada Allah semestinya datang bersama dengan pengajaran untuk kita. Betul, Baik, betul. sekarang ni kalau kita tengok Datuk Wira Dr. Azizan Osman selaku mentor usahawan yang sangat dikenali di Malaysia malah di Indonesia kan. Okey. Tengok melahirkan ramai jutawan. Tapi kita tengok Datuk Wira sendiri masih lagi teruskan belajar sampai pergi ke overseas buat PhD Ke luar semua. negara. Sampai bila nak belajar ni dan kenapa perlukan ilmu? Saya fikir belajar ni bagi saya lah, kewajipan bagi saya. Kalau saya tak belajar, minta maaf, saya rasa saya bodoh. Walaupun Datuk Wira dah ke tahap sekarang ni. Alhamdulillah, saya buat PhD Asia University 2 tahun lepas. Saya dilantik jadi Professor of Practice tau. Untuk berkongsi pengalaman. Tapi saya tengah buat master. Saya baru habis satu master baru ni. Master in law. Alhamdulillah, wow. Buat master in law. Master in law. Oh, Master dahsyat. in law. Kemudian Universiti Korea. Baru habis. Semalam saya dapat berita. Tesis saya dah diterima. Dissertation. Alhamdulillah. Dan saya tengah ada lagi satu master tengah buat dengan Manchester. Lagi? Ya. Kita rasa sangat kecil. Rasa terlalu kerdil diri Sebab ini. Betul. saya dapati bila saya belajar, dia benda tu mencabar otak saya ni untuk berfikir. Dan buat saya ni, kita dalam dunia bisnes, kita kena tahu apa yang sedang berlaku, apa yang Baik. bakal berlaku, apa nak handle, macam mana kita nak, macam mana saya nak guide orang kalau saya tak tahu, Betul. saya tak bersedia. Betul. Jadi saya rasa tu macam makanan saya lah, saya kena belajar. Tapi kan Datuk kan sebagai seorang mentor keusahawanan lah kan. Dia macam banyak ramai yang Datuk dah dah motivate lah kan. Dah mengajar, Dah dah didik lah, dah didik. Betul. Apa antara persamaan yang Datuk nampak dekat diorang ni? Bersama. Usahawan berjaya, apa karakter dia orang? Karakter dia, ya. Bagus topik Saya ni. pun nak berjaya Panjang ni. cerita ni kan. Betul. Pendekkan cerita dia. Dia ada 3 kategori. Ya. Okey. 3 kategori. Orang yang berjaya lagi. Okey. Orang yang akan berjaya, dia berjaya lagi. Orang yang bila dia bukan susah berjaya. Dia macam tu lah, hidup dia macam tu. Biasa je. Tak berjaya, tak gagal, macam tu je. Atau Sederhana satu lah. kategori lagi, orang yang berjaya lepas tu dia jatuh. Okey. Saya dapati dah masuk 16 tahun kan. Betul. Uruskan usahawan ni. Tahun lepas kita lahirkan 58 usahawan buat 10 juta ke atas. 580 juta. 58 orang buat Masya Allah. 10 juta ke atas. Sampai 583 juta setahun. Ya. I read the news. Jadi bila saya Artikel, tengok macam apa sama ni orang ni. Jadi betul. sebab kita nak ulang balik ke orang lain kan. Betul. Satu saya tengok kemahuan. First orang tu mesti ada kemahuan.
Kemahuan untuk berjaya. Kemahuan untuk Walaupun aku dia dah nak berjaya. ubah, nak upgrade, nak tingkatkan hidup aku. Dan berapa tinggi kemahuan dia ni menentukan banyak perkara. Oh. Itu faktor nombor satu. Kalau dia tak ada kemahuan, macam makan lah. Kalau kita nak makan sesuatu ni, kita akan cari jalan. Malam-malam buta pun kita macam mana aku nak cari benda ni. Kalau kemahuan kita macam tu lah nak ubah hidup, saya rasa banyak benda kita buat insya-Allah berjaya. Itu nombor satu. Nombor dua, saya tengok orang yang berjaya dan berjaya lagi, mereka ni sentiasa berfikir, yang saya kenal lah. Mereka berfikir bukan tentang diri dia. Mereka berfikir tentang macam mana apa yang aku buat ni boleh bantu orang. Dia memanfaatkan orang Manfaat lah. pada orang. Kalau dia kira, sales aku banyak ni, tahun depan nak banyak sales ni, Maksud tak fikir diri sendiri. dia fikir dia sendiri dan dia akan sampai satu masa dia macam, aku dah okey dah. Itu yang sampai ke kategori yang kedua tu lah. Yang ketiga. Yang ketiga yang berjaya, lepas tu dia jatuh balik. Okay. Yang kedua ni dia tak ada apa-apa. Kemahuan pun tak ada, kepingan pun tak ada. So kalau dia adalah, bila dia kata dia berniaga, even lempeng ke, nasi lemak ke, dia punya fikir adalah, macam mana aku nak bagi orang rasa nasi lemak aku ni lebih ramai orang rasa. Betul. Dan dengan niat, katalah dia buat sedap, orang dapat rasa nasi lemak yang Orang sedap. bahagia makan nasi lemak dia. Jadi tak adalah masalah buat nasi lemak kosong, tak ada lemak. Sebab niat dia, aku nak bantu orang, nak bagi orang Gembira, betul. So it's all about others people, not us. bukan dia. Allah. Jadi itu menyebabkan dia sentiasa fikir berapa ramai lagi orang aku boleh tolong, berapa ramai lagi orang aku boleh contribute. Okey. Itulah dia persamaan. Okey. Ini kalau cerita Datuk ni 2 hari pun tak habis Ya. pasal ni. Saya pernah nanti- join Datuk punya program, memang sangat-sangat best. Okey, Datuk, apa nasihat Datuk dan juga pesanan kepada mereka yang saya percaya ada yang tengah struggle sekarang ni nak mulakan bisnes atau nak sustain dalam bisnes yang keadaan ekonomi yang agak mencabar sekarang ni. Silakan Datuk. Saya fikir Tuhan akan merubah hidup seseorang bila kita nakkan perubahan. Dan setiap perubahan ni dia ada jalan dia. So saya punya cadangan adalah, ni saya belajar dulu lah. Hidup saya bukannya senang. Panjang cerita dari hidup saya dulu. Hidup saya pun susah. Tetapi apa yang saya belajar adalah tengok apa yang orang lain capai. Dengan, bukan iri hati. Dengan rasa aku pun nak jadi macam tu. Dan kemudian kita start tulis matlamat dan doa dan berusaha, aku nak jadi macam tu juga. Semua perkara akan mula berubah. Allah akan tunjukkan jalan. Dia ayat dia macam ni lah. When the student is ready, the teacher will appear. Ya. Bila kita bersedia, Betul. keadaan tu Allah akan tunjuk jalan. Allah Satu pasti je. bagi rezeki pada Satu je kita. saya nak cakap, I want to be your student. Baik guys, saya percaya kita ni pun banyak lagi soalan nak tanyakan Betul, pada tak ikon puas. kita dan you all semestinya banyak lagi nak dengar perkongsian daripada Datuk Wira Dr. Azizan ni. Teruskan bersama kami di Nasi Mak Kopi O sebab setiap minggu akan ada sesi segmen bersama dengan ikon inspirasi segmen kita. inspirasi. Bagi manfaat boleh ramai. Baik, Betul. InsyaAllah. Kita berehat seketika kembali selepas ini di Nasi Lemak Kopi. Terima Oh, kasih. jom kita minum sambung dulu makan. kopi. Nasi lemak kopi O.